Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke program Bual Bicara khas SK Taman Bukit Maluri secara dalam talian. Apa yang kita bawakan, temu bual perbincangan sudah pastinya menjelangnya pengoperasian semula Sekolah 3.0. Saya Cikgu Umi Kalsum binti Muhammad hari ini akan bersama anda semua untuk kita terus berbicara berkaitan dengan garis panduan pengurusan dan pengoperasian semula Sekolah 3.0. Seperti mana yang diumumkan oleh pihak KPM untuk kita melihat selepas negara kita beralih ke fasa seterusnya dalam berdepan pandemik COVID-19. Institusi pendidikan juga sudah mula diberikan kelonggaran untuk meneruskan pembelajaran secara bersemuka, fizikal, namun secara berperingkat seperti yang digagaskan. 7 Oktober 2021, kita akan terus bersama-sama untuk terus membicarakan kepada anda kerana itu menjadi tugas dan tanggungjawab kami di SK Taman Bukit Maluri untuk terus memberikan informasi buat semua ibu bapa, penjaga, murid-murid dan juga rakan guru sekalian. Untuk bercakap lebih lanjut pasti secara khusus berkenaan pengoperasian semula sekolah, kita bawakan Guru Besar SK Taman Bukit Maluri, Cikgu Nur Hayati binti Abdul Kadir bersama-sama untuk membicarakan perincian berkenaan garis panduan pengurusan dan pengoperasian semula Sekolah 3.0. Apa khabar Cikgu? Sihat Alhamdulillah Cikgu Umi. Sebagai permulaan, kalau boleh diberitahu sekali lagi, apa sebenarnya yang boleh dijelaskan berkaitan SOP pembukaan semula sekolah mengikut fasa dan sekarang ini? Ya, saya tahu soalan ni sekarang adalah satu soalan favourite bagi ibu bapa. Untuk pengetahuan ibu bapa semua, Cikgu Umi saya teruskan ya. 2 minggu dari peralihan fasa di mana Kuala Lumpur diumumkan masuk ke fasa keempat. 2 minggu selepas itu, murid-murid SK Taman Bukit Maluri akan datang ke sekolah secara bersemuka. Jadi ibu bapa mula-mula peka dengan peralihan fasa. Fasa 4 diumumkan sahaja, 2 minggu selepas itu murid tahun 1, 2 dan 3 kita mulakan. Terlebih dahulu akan datang ke sekolah secara bersemuka dengan enrolment 50% sahaja dahulu. Apa yang dikatakan dengan enrolment 50% ni? Kita ambil contoh satu kelas tahun 1, 2 dan 3 tu ada 30 muridnya dalam satu kelas. Jadi 15 orang akan berada di rumah mengikuti pelajaran secara PDPR melalui Google Classroom. 15 lagi akan datang ke sekolah secara bersemuka belajar di dalam kelas. Ini yang dikatakan enrolment 50%. Dan untuk minggu yang berikutnya pula, kumpulan A yang belajar bersemuka tu akan berada di rumah pula. Kumpulan B akan datang ke sekolah dan penggiliran ini akan berterusan sehingga KPM menyatakan perubahan semasa. Ya, itu untuk 2 minggu. Kemudian disusuli pula 2 minggu selepas itu tahun 4, 5 dan 6 menggunakan kaedah penggiliran yang sama. Cikgu Umi ada apa-apa ke yang boleh nak saya kongsikan lagi di sini tentang penggiliran? Saya percaya ini bukan saja melibatkan satu sesi libat urus yang sangat penting dalam kalangan murid-murid ya Cikgu. Ya, dan di sini juga kita mengambil kira kita akan cuba memudahkan ibu bapa. Kaedah penggiliran tu kita akan ambil kira adik-beradiknya, pengangkutannya yang mana kita akan buat secara holistik. Kemudian baru kita umumkan kepada ibu bapa. Maknanya kita ambil kira pandangan dan juga apa saja yang memudahkan ibu bapa dan juga pihak sekolah.
Di sini sekiranya lah ibu bapa tidak mahu menghantar anak ya kerana keselamatan, faktor keselamatan. Ya, saya faham keselamatan kita utamakan, tetapi pelajaran juga kita tak boleh lupakan. Jadi di sini bagi mereka yang rasa tidak mahu menghantar, apa yang perlu dibuat ialah ibu bapa perlu menyatakan sebab secara bertulis dan seperti biasalah di sekolah kebangsaan Taman Bukit Maluri, kita menggunakan email. So hantar ke email kepada saya ataupun penolong kanan maupun guru kelas dan juga guru bimbingan kaunseling, kepada mana-manalah di antara empat ini. Justifikasinya kenapa tidak mahu hantar sekolah, dan pihak sekolah akan menyimpan surat itu tersebut sebagai perekodan. Tidak ada tindakan disiplin yang akan diambil. Jadi kita pulangkan semula kepada ibu bapa. Sekiranya penyesuaian yang dipilih adalah untuk belajar di rumah, pihak sekolah tidak akan mengenakan sebarang tindakan disiplin. Ya. Baik cikgu, bagaimana pula dengan persediaan pihak pengurusan sekolah, iaitu termasuk guru-guru kaki tangan dalam menghadapi pengoperasian semula sekolah ini? Okey. Untuk mengetahui ibu bapa, ini satu berita gembira lah untuk semua. Tidak ada seorang pun guru di sekolah ini yang tidak divaksin. Jadi peratusan vaksin di sekolah bagi ibu bapa, kaki tangan yang dipejabat, pengawal keselamatan, pekerja pembersihan, pekerja kantin, pengusaha kantin, pengusaha kedai buku dan pembantu kedai buku, semuanya telah divaksin lengkap 2 dos. Dan di sini kita buat ketetapan individu yang hendak masuk ke kawasan sekolah perlulah divaksin sepenuhnya. Jadi pihak sekolah tidak akan membenarkan pengawal keselamatan yang akan bertindak di situ mana-mana individu yang tidak divaksin, tidak mahu divaksin. Dan bagi pengetahuan ibu bapa juga Cikgu Umi, murid-murid tidak diwajibkan untuk divaksin seperti yang telah dinyatakan oleh KPM. Kita menerima kedatangan murid dengan hati terbuka kerana sebenarnya pihak guru pun dah lama rindukan kehadiran murid-murid di sekolah ni. Maksudnya cikgu perlu ada kepatuhan di sini ya cikgu? Ya. Kepatuhan. Boleh cikgu terangkan lagi apa lagi agaknya kepatuhan yang perlu kita bersedia untuk pengoperasian semula sekolah? Kepatuhan dari segi pakaian dululah ya. Kalau pakaian seperti yang telah dinyatakan oleh KPM, pihak sekolah memberi kebebasan kepada ibu bapa kerana kami pun maklum kerana PKP ni agak lama ya, jadi ada pakaian seragam yang dah tak muat dan sedangkan kita dah beralih ke hujung tahun. Jadi pihak ibu bapa boleh pakai sebarang pakaian yang sopan, bersesuaian untuk anak mereka hadir ke sekolah. Di sini kalau bolehlah kami galakkan untuk berpakaian sukan kerana pergerakan tu lebih mudah untuk murid-murid. Saya pulangkan balik kepada ibu bapa, tidak ada ketetapan melainkan ketetapannya adalah sopan dan bersesuaian. Dan bagi pendidikan jasmani, kalau boleh juga, kerana mungkin juga baju jasmani pun dah ketat, dah lama tak sekolah kan, jadi benarkan anak murid itu berpakaian t-shirt dan seluar pendidikan jasmani yang bersesuaian dari rumah. Di sini tidak ada tindakan yang akan diambil terhadap pakaian lah. Pelitup muka, memanglah di mana-mana pun sekarang kan, pelitup muka itu adalah satu SOP yang wajib. Di sekolah juga murid-murid diwajibkan, semua yang berada dalam kawasan sekolah diwajibkan untuk mengguna pelitup muka, dan pelitup muka gandaan. Artinya kalau untuk keselamatan yang lebih lagi, anak-anak dibenarkan memakai two types lah, 2 jenis terpulang, itu terpulang pada ibu bapa. Yang satu diwajibkan, gandaan terpulang kepada ibu bapa, digalakkan. Dan untuk memudahkan anak-anak tuan-puan juga, pihak sekolah menggalakkan sanitizer dibawa sendiri, begitu juga tisu basah untuk menjaga keselamatan murid itu agar dia tidak bergerak untuk mengambil dari kawan-kawan. Anak-anak ni pergerakannya agak bebas lah sedikit kan, jadi kita kawal di situ dengan membawa sanitizer dan juga tisu basah sendiri. PJ tu ada, jadi itu yang kita nyatakan. Yang tak adanya Cikgu Umi, sukan. Sukan tak ada, memang tak akan ada, dan semua perhimpunan secara beramai-ramai juga tidak akan ada. Jadi ibu bapa tidak perlu bimbanglah kerana murid masih lagi duduk dalam
kelas untuk makan seperti sebelum ini, pekerja kantin akan membawa makanan ataupun murid-murid digalakkan untuk bawa makanan sendiri. Ya. Baik cikgu. Boleh terangkan tak cikgu sekali lagi cikgu pemahaman untuk semua berkenaan dengan bila murid-murid ni kembali ke sekolah mengikut fizikalnya ataupun masih lagi dengan PDPR? Ya, saya ulang. Boleh Cikgu Umi. Saya ulang lagi sekali. Tuan-puan perlu peka dengan peralihan fasa. Bila diumumkan Kuala Lumpur masuk ke fasa 4, tarikh pengumuman dibuat itu kira 2 minggu. Itu 2 minggu selepas tarikh pengumuman, sekolah akan dibuka secara bersemuka, di mana kita mulakan dengan tahun 1, 2 dan 3 terlebih dahulu. Dan cara kaedah untuk datang bersemuka tu adalah secara penggiliran. Satu kelas 30 orang, kumpulan A 15, kumpulan B 15. Yang mula-mula datang bersemuka kumpulan A. Kumpulan B berada di rumah dan cikgu akan mengajar dengan kaedah PDPR secara Google Classroom. Dan di sini akan minggu berikutnya pula kita terbaliklah pula. Minggu kemudian tu kumpulan B akan hadir, kumpulan A pula menghadaplah PDPR secara Google Classroom. Tajuknya adalah sama kerana selama 2 minggu cikgu akan menggunakan tajuk yang sama untuk PDPR dan juga bersemuka di sekolah. Ya. Okey cikgu. Baik, apa agaknya cikgu kewajaran kenapa murid sekolah rendah iaitu murid tahun 1, murid tahun 2 dan murid tahun 3 hadir terlebih dahulu daripada murid-murid tahun 4, 5 dan 6 cikgu? Kewajarannya kalau kita lihatlah KPM pun telah buat permulaan persekolahan dengan murid PPKI dan juga murid prasekolah. Apa yang dinyatakan di sini ialah kenapa murid tahun 1, 2, 3 pra yang mula dahulu? Kerana pengukuhan pembelajaran asas. Kita dah tertinggal jauh ya di sini, terutamanya bagi murid luar bandar yang agak kurang dengan internet, data. Jadi kenapa mereka ni dipanggil dahulu? Untuk mengukuhkan pembelajaran asas. Kemudian baru diikuti dengan tahun 4, 5 dan 6. Kerana kita lihat PDPR ni murid yang lebih dewasa tahun 4, 5, 6 ni boleh menyesuaikan diri. Tapi bagi murid 1 dan 2, 3 ni bimbingan tu perlu lebih lagi lah jika dibandingkan. Ya boleh ya Cikgu Umi? Baik, saya rasa itu jawapan yang cukup jelas, teliti dan terperinci untuk ibu bapa di luar sana untuk memahami kenapa murid-murid tahap 1, murid tahun 1, tahun 2, tahun 3 kita panggil hadir ke sekolah dahulu. Baik Cikgu, seterusnya mungkin boleh Cikgu kongsikan antara isu yang dibangkitkan dalam kebimbangan ibu bapa ni menjelangnya pengoperasian semula sekolah. Seperti biasalah, selalunya bila buka sekolah ni jangkitan COVID lah ya. Rasanya Cikgu Umi masukkan yang itulah ya. Jangkitan COVID. Semua pun tidak mahu jangkitan ini untuk berlaku. Sekiranya berlakulah. Selalunya pertama kali saya mohon jasa baik ibu bapa supaya segera memaklumkan sama ada direct kepada guru kelas ataupun guru kaunseling terpulang, asalkan maklumat itu sampai segera kepada pihak sekolah. Anak yang dijangkiti COVID di rumah yang bergejala, mohon budi baik dan kerjasama ibu bapa agar anak ini tidak dihantar ke sekolah. Begitu juga sekiranya anak tuan-puan kontak rapat dengan ahli keluarga atau kenalan yang lain. Jadi jangan dihantar anak itu ke sekolah, memaklumkan kenapa tidak dihantar. Sekiranya di rumah tu tak ada apa-apa simptom, ada juga berlaku ya Cikgu Umi, sampai sekolah tiba-tiba dia demam. Apa yang pihak sekolah akan buat ialah kami dibekalkan dengan kit kendiri oleh pihak KPM. Jadi di sini anak tuan-puan dibimbing, tapi perlu laksanakan sendirilah kerana ini akan melibatkan jangkitan dan sebagainya. Kami akan bimbing penggunaannya. Anak tuan-puan akan maknanya sama macam kat klinik lah, kita akan minta dia ludah menggunakan saliva kit kendiri itu dan di situ kita akan lihat hasilnya dan kita akan hubungi ibu bapa segera untuk tindakan lanjutan lah. Kemudian pihak sekolah sekiranya lah positif, iaitu perkara yang paling kita tidak ingini, kita akan buat laporan ke PKD seperti biasa.
dan kemudian tunggu apa arahan daripada PKD. Serentak dengan itu kita akan isi laporan aplikasi COVID-19 yang telah kita guna pakai juga sebelum ini. Bila PKD telah memaklumkan positif secara sahih, PKD akan memaklumkan pada sekolah untuk tindakan selanjutnya. Jadi apa-apa saja tindakan yang sekolah akan buat, sama juga seperti dulu, kita perlu merujuk dengan PKD terlebih dahulu. Ya? Ini bermaksud ada inisiatif cikgu yang dilaksanakan untuk menghadapi betul. Sudah tentu Cikgu Umi, sebab kita kalau boleh sekiranya anak itu memang positif, kita tidak mahu dia jadi kluster lah. Kita akan cuba untuk mengelakkan perkara itu supaya tidak berlaku di sekolah. Namun kerjasama ibu bapa amat diperlukan ya, kerana sakit demam anak-anak ini ibu bapa yang lebih mengetahui, kerana dia datang ke sekolah dalam keadaan yang kita nampak luarannya sihat. Jadi kerjasama, saya ulang sekali lagi tuan-puan, sila beri kerjasama sekiranya anak tuan-puan dijangkiti, bergejala maupun berada dalam kawasan kontak rapat. Jadi mohon maklumkan pada pihak sekolah dan mohon juga agar tidak menghantar anak itu ke sekolah. Jadi kepada ibu bapa yang menonton, saya rasa terus berikan keyakinan, kerana inilah waktunya untuk anak-anak kita kembali ke sekolah selepas lama puan. Selepas lama bercuti. Dan di sini juga saya nak berkongsi dengan Cikgu Umi, dengan ibu bapa, kami telah buat libat urus bersama Liga Jawatan Kuasa PIBG, dan terima kasih banyak pada Encik Amril sebagai YDP. Pihak PIBG akan membantu pihak sekolah untuk menyediakan beberapa keperluan asas, sama juga seperti sebelum ini, sanitizer, mungkin termometer untuk jangka suhu murid demam atau tidak, sabun, apa saja pelitup muka. Walaupun ibu bapa telah dimaklumkan untuk menyediakan untuk anak masing-masing, namun budi bicara, jasa baik kerjasama PIBG sangatlah pihak sekolah menghargai, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jadi tak perlu bimbanglah sekiranya tiba-tiba hari itu terlupa pula nak buat pelitup muka. Pihak sekolah memang ada menyediakan. Cuma kalau boleh, sedialah daripada awal. Tapi kalau dah berlaku, tak perlu dibimbang kerana kami ada stok untuk semua itu atas bantuan PIBG. Terima kasih. Terima kasih Cikgu atas satu penjelasan dan perincian. Diharap ibu bapa penjaga di luar sana dapat meneruskan meneruskan pengoperasian semula sekolah. Baik, terima kasih kepada anda semua kerana telah menonton edisi khas Temu Bual Bicara SK Taman Bukit Maluri. Assalamualaikum, salam hormat. Terima kasih. Sama-sama.